Rahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya kena jawab salah 2 kali kan. Kan sebab apa? Antara dalam hadis Nabi SAW sebutkan assalam qoblal kalam. Bagi salam dulu sebelum nak bercakap. So dia ada nak bercakap yang tak formal, kemudian nak masuk cakap yang formal, so 2 kali. 2 kalilah salam tu kan, tak apalah bolehlah. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam tilawah dan tadabbur. Saya mohon maaf ada sedikit kerangan pada malam semalam. Kita bawa ke malam ini dan tamunya saya ucapkan terima kasih kepada semua meluangkan masa pada malam yang bukan malam yang biasa ini. Dan kita juga nak mendoakan kesihatan untuk Ajar Nuriah. Masih ada juga dengan kita malam ni, tolong record dan bagi reminder. Masya-Allah, Nuriah Allah kurniakan kesihatan kepadanya. Allah berikan kebaikan, mungkin kesihatan yang terbaik insya-Allah. Amin. Mama. Baik, kita nak mula dengan nak baca dulu pada malam ini surah Yasin. Kita nak baca pada ayat yang ke 35 ayat 36 insya-Allah. Bahagian yang awal ini jangan kita nak sambung yang minggu lepas punya insya-Allah. Kita nak baca dulu ayat 35 dan ayat ke 36. Baik, suara saya okey ke atau ada bunyi bising ke ataupun terputus-putus ke? Okey, Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau ada gangguan bunyi mohon beritahu. Pada halaman 442 surah Yasin surah 36 ayat 35 dan juga ayat ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Terjemahan, supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Baik. Kita sedang melihat ayat-ayat Allah SWT yang Allah bawakan pada bahagian ini. Ada sebabnya kenapa, dan sebab besarnya ialah kerana musyrikin Mekah tidak mahu mempercayai kekuasaan Allah SWT.
meragui bahawa setelah manusia itu mati maka mereka akan dibangkitkan semula. Dan berkaitan dengan perkara ini, Allah telah sebutkan pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Kenapa Allah bawakan tentang perkara ini? Kerana kesannya besar kepada seseorang itu. Apabila dia tidak percaya, yang pertamanya macam mana dah jadi tulang, dah jadi debu, dah jadi tanah, boleh hidupkan semula. Pertamanya, ia adalah bentuk keraguan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ia akan menjadikan seseorang itu tidak berhati-hati pada apa yang dia hendak lakukan di dunia ini. Kerana pada dia nanti bila dia mati, selesailah. Dia dah jadi tulang, dia dah jadi debu, dia dah jadi tanah kembali. Maka dia tidak dihidupkan untuk diberi balasan atas apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Maka itu kesan, dan itu kesan yang besar pada diri seseorang. Kita ini, kenapa kita bersusah payah nak pergi nak solat Isyak, kan? Kadang tak sihat pun tetap solat juga. Kadang tak sihat pun tetap baca Quran. Sedangkan kalau hari yang sihat nak baca Quran, lihat jugalah kan, tetap mencabar. Walaupun dah cuba nak jadikan dia rutin, tetap ada cabaran dia. Malas, rasa mengantuk, rasa susah, rasa berat. Tetap ada cabaran. Ini kan pula kalau tak sihat. Kenapa kita terus melakukan perkara-perkara itu? Kerana kita percaya nanti di akhirat kita akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. So, itu cerita akhirnya. Cerita awalnya apa? Bila kita percaya kita akan dihisab oleh Allah, maknanya kita percaya kita akan dihidupkan semula, akan dibangkitkan. Betul tak? Maka bila kita percaya kita akan dihidupkan semula, dibangkitkan semula setelah kita mati, maka kita percaya kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. So, itu kesan dia. Dia efek yang berantai kepada diri seseorang itu. Dia menguasai cara fikir dan juga cara kerja seseorang itu. Maka Allah highlightkan berkaitan dengan perkara ini kerana ini adalah satu isu yang perlu diatasi. Kan, kalau tidak diatasi, dia akan menjadikan keimanan kepada Allah itu tidak lengkap, dan akan menjadikan perlakuan seseorang itu dia tak berfikir panjang. Maka contoh pertama yang Allah bawakan ialah bahawa kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Dan Allah beri juga contoh daripada itu, bukan saja dihidupkan, tetapi daripada situ mengeluarkan hasil yang boleh dimakan oleh manusia. Allah bawakan dalam banyak contoh-contohnya. Yang bila dalam Quran, bila kita cerita tentang wa ayatul lahum ataupun ayat, inna fi dzalika la ayat, bila Allah cerita tentang ayat-ayat ni semua, maka Allah akan bawakan ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang berkaitan dengan diri kita. Allah tak bawa contoh yang jauh-jauh, yang kita pun tak tahu ada kewujudannya ke, kan? Allah selalu bawa perkara yang dekat dan ada kaitan dengan diri kita. Kerana kita lebih mudah terasa, lebih mudah untuk nampak sesuatu yang ada kaitan dengan diri kita, kan? Kalau satu tu tak ada kaitan dengan diri kita, kita macam tak apalah, tak ada apa kan, biarlah dia, kan? Macam kita cerita kita cerita contohnya lah kan, Perdana Menteri baru dilantik di negara mana, negara Afrika contohnya lah kan, di Papua New Guinea dapat satu Perdana Menteri yang baru. Perdana Menteri, presiden dia sangat bagus, sangat baik, sangat humble, sangat memahami masalah rakyat, menyelesaikan masalah rakyat sekejap je. Kita dengar tu, kita dah rasa apa-apa tak? Tak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Tak ada kena-mengena dengan kita. Baiklah macam mana pun Perdana Menteri tu, dia tak ada kena-mengena dengan kita. So kita kisah tak tentang berita tu? Kita tak kisah pun. Kita tak kisah pun, tak beri perhatian pun. Dengar sekali lalu sudah, kan? Tapi kalau kita cerita tentang
kan, dalam syarikat kan, bos baru masuk kan, bos ni dia particular tentang kerja, dia akan cek kerja, kalau sikit silap memang siaplah kena balun dengan dia, depan orang ramai dia akan jerit dekat kita. So apa kita akan buat? Apa kesannya oleh kita? Ada kesan tak? Ada. Kita lebih berhati-hati, buat kerja sungguh-sungguh, elok-elok, tengok betul-betul kerja yang buat tu. Sebab apa? Sebab kita tahu bos. Bos tu bos siapa? Bos kita. So, sebab tu kita ada kesan kat kita. Kalau bos tu company lain, kita pun tak kisahlah, entahlah. Kan? Buat caranya macam biasa. Maka sebab itu Allah berikan contoh-contoh dalam Quran yang ada kaitan dengan kita, yang dekat dengan kita. Itu sebabnya. Bukan Allah nak ulang balik sebut benda yang kita dah tahu. Kan banyak dalam Quran Allah sebut tentang matahari, tentang bulan, tentang Allah beri air, Allah turunkan air daripada langit, benda semua yang kita dah tahu. Kan yang ni daripada tanah yang subur itu tumbuhnya pokok, tumbuhnya hasil, benda yang kita dah tahu. Tak payah cerita pun kita dah tahu, kecuali kalau cerita tentang sains, macam mana dia bercambah, pada hari keberapa dia bercambah, bagaimana dia bercambah, itu cerita yang barulah yang kita mungkin tak tahu. Ini cerita benda yang kita dah tahu. Kenapa Allah cerita? Kerana dia adalah perkara yang ada kaitan dengan kita. Maka sebab itu Allah sebutkan. Kerana Allah nak kita rasa perkara itu, rasa efeknya pada kita. Kalau kata, kalau aku tak buat ni, kalau aku macam ni, kalau aku macam ni, nanti dia Allah begitu. So bila kita ada rasa kesan suatu ayat itu pada diri kita, maka itu yang buatkan kita untuk beringat dan kemudian bertindak. Itu gunanya ayat yang Allah bawakan tentang perkara yang berada di sekeliling kita. Sebentar. Baik. Kita sudah sebutkan tentang perkataan nakhil dan juga a'nab. Nakhil ialah kurma, a'nab adalah anggur. Kan dalam Quran Allah ada sebutkan juga tentang apa? Dah terpadam. Saya cuba tuliskan kembali. Allah sebutkan tentang apa dalam Al-Quran? Ada perkataan nakhlun dan juga inabun. So kita ada nakhlun dan juga nakhil, inabun dan juga a'nab. Jadi ini kedua-duanya ini adalah dalam bentuk jamak ataupun plural. Ini kedua-duanya adalah dalam bentuk mufrad ataupun singular. Apa beza antara keduanya? Kita ulang secara ringkas. Perkataan nakhil terjemahannya kurma, tetapi dalam ayat yang lain Allah ada guna perkataan nakhl juga. Allah tak guna perkataan nakhil. Kita ada dalam surah apa yang mudah tu, kita tengok. Wa minan nakhli. Nakhli ataupun nakhlati. Antaranya pada surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat 99. Kita try tengok sekejap. Ayat 99. Okey. Di pertengahan ayat ni, fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli, dan dari pohon-pohon tamar ataupun kurma. So di sini Allah gunakan nakhli
Allah tak gunakan nakhil macam ayat dalam surah Yasin ini. Dan ini ada beberapa bentuknya dalam Quran. Dan dalam surah Abasa untuk perkataan ainab, surah Abasa, surah ke 80 ayat ke-28 itu wa'inabau wa qadba. Dan perkataan ainab disebutkan di sini dan terjemahannya ialah buah anggur. Ialah buah anggur. Maka bezanya apa? Awizan nakhl dan juga nakhil bila digunakan dalam bentuk mufrad iaitu nakhlun, maka ia merujuk kepada pohon tamar. Pohon tamar isaf, pohon tamar, pokok kurma tu. Bila digunakan nakhil, maka ia merujuk kepada pokok-pokok yang besar, yang tinggi, batangnya seperti pohon tamar. Dia pokok yang menegak. Perkataan ainab dalam Al-Quran bila digunakan perkataan ainab dalam bentuk singular mufrad itu, maka ia merujuk kepada buah anggur itu sendiri. Adapun apabila digunakan perkataan a'nab dalam bentuk jamak, maka ia merujuk kepada tumbuhan ataupun buah-buahan yang tumbuh secara mendatar. Dia bukan batang yang keras, kan, dia batang yang halus, lembut je kan. Macam pohon anggur, macam buah tembikai, macam tembikai susu. So itu jenis-jenis buah strawberry, itu jenis buah-buah yang tumbuh mendatar dia punya tanamannya itu. So itu beza antara nakhlun dan juga nakhil serta ainabun dan juga a'nab. Baik. Allah sebutkan pada ayat yang ke-35. Allah jadikan di atas muka bumi ini pelbagai tanam-tanaman yang menegak ataupun yang mendatar, dan Allah pancarkan di bumi ini al-uyun, mata air yang sangat banyak. Dan mata air ini manusia perlukan, memudahkan manusia. Sebab apa? Sebab manusia tak perlu nak pergi proses air laut tu. Tak perlu nak pergi proses air laut kan. Macam negara Qatar kan, dia terpaksa buat kan, terpaksa proses air laut itu untuk dijadikan air untuk diminum ataupun digunakan untuk kegunaan harian. Dan itu yang Allah letakkan juga di padang pasir. Walaupun nampaknya padang pasir je, tetapi ada mata air yang mengalir di bawah bumi ini. Kan, kalau gali, kalau jumpalah kan, mata air tersebut, yang kemudiannya dia akan boleh menjadi sebuah perigi. Dan mata air adalah satu sumber, kita telah sebutkan juga, dia adalah satu sumber kekayaan. Ada satu sumber kekayaan. Sebab situ punca kan, banyak perkara di atas dunia ini yang boleh bergerak kerana air. Walaupun mungkin ustaz, kereta guna minyak, kereta mana ada guna air? Kereta bergerak guna minyak kan. Tetapi kalau tak ada air, siapalah nak pergi memasang kereta tu kan, sampai jadi macam sebiji kereta tu, siapalah nak pergi bekerja dekat kilang tu sampailah boleh keluar sebiji kereta tu. Dan maka air tetap diperlukan dalam mana-mana proses untuk nak melakukan sesuatu. Ayat 35 Allah kata, liyakulu min samarihi, supaya mereka makan dari buah-buahannya. Baik. Kita lihat pada ayat ini, perkataannya dimulakan dengan li. Dan liyakulu ni, kita potong li yang berada di depan itu. Baik, li ni apa? Li ni nanti kita akan belajar ke depan, dan tambahan daripada yang sedia ada. Sebelum ini kita ambil li ini sebagai huruf jar. Betul tak? Betul. Tetapi li dia ada 22 makna yang lain dalam Al-Quran selain digunakan untuk maksud huruf jar. Baik. Dan li di sini ia menunjukkan kepada tujuan
menunjukkan kepada sebab ataupun tujuan. Iaitu dalam terjemahan dia letakkan apa? Supaya. So supaya itu menunjukkan kepada tujuan sesuatu itu. So dia datang daripada li. Baik, maka apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu cerita panjang-panjang tadi tu kan. Allah cerita bumi yang mati itu Allah hidupkan kembali, kemudian Allah tumbuhkan daripada situ biji-bijian yang boleh dimakan. Kita nak makan benda yang kecil ataupun nak makan tumbuh-tumbuhan yang besar juga Allah hidupkan, dan Allah berikan sumber kekayaan untuk terus bergerak, iaitulah mata air. Semua itu Allah jadikan. Tujuannya apa? Supaya mereka makan dari buah-buahannya. Supaya manusia dapat menikmati semua itu untuk makan. Untuk satu tujuan yang Allah berikan untuk manusia itu makan. Kalau kita lihat, Allah cerita tentang beberapa perkara kan pada ayat 33 dan ayat 34. Kemudian Allah bawakan tujuannya itu simple, supaya mereka makan. Simple tak? Simple je. So bila orang yang dengar kata supaya mereka makan dari buah-buahan itu, apa yang dia rasa? Dia rasa macam okeylah, makan. Tetapi apa yang Allah nak kita perhatikan, walaupun dia adalah perkara yang sifat liyakulu min samarihi, semua itu Allah jadikan supaya mereka makan. Yang Allah nak kita perhatikan adalah, kalau kita lihat contoh, kita ambil contoh, kita balik rumah, contohnya kan, balik rumah, anak-anak balik rumah, suami balik rumah kan, petang tengok ada makanan, seronoklah kan, makanan kan. Tak, sebentar. Balik rumah tengok makanan dah terhidang kan. Lauk favorite pula tu, seronok. So isteri pun kata makan bang kan, ataupun apa, kita ada pembantu kan, ada housemate, maid tu kata makan pak, makan bu. Kita pun duduklah makan, seronok. Baik, apa yang Allah nak minta? Allah sebutkan dalam surah Abasa tadi, pada ayat yang ke-24. Ayat 24 surah Abasa muka surat 585. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Apa yang Allah nak suruh lihat? Allah suruh tengok makanan. So bila seorang itu makan, Allah bukan suruh makan, Allah suruh tengok makanan itu. Apa yang Allah nak? Kenapa Allah suruh tengok makanan? Silakan. Saya tak nak nanti saya seorang je bercakap. Silakan, kenapa Allah suruh tengok makanan? Silakan. Silakan, siapa nak berkongsi? Supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur. Baik, bersyukur dengan apa? Kalau tak ada makanan, kita lapar, Ustaz. Kalau tak ada makanan, kita lapar. Baik. Masya-Allah. Lagi? Melihatkan apa yang kita makan. Suruh melihat apa yang kita makan. Ya, sebab ada makan yang elok, makanan yang tak elok. Okey, ada makanan yang elok, ada makanan yang tak elok. Okey, baik. Lain? Kita cari makanan yang halal. Mencari makanan yang halal. Baik, masya-Allah. Ajazan pemberian Allah, rezeki. Baik, supaya lihat pemberian Allah itu. Dari Zu, supaya lihat halal ataupun tidak. Masya-Allah. Baik, ada lagi? Makan dari hasil usaha kita, dari hasil usaha kerja tangan kita. Makan dari hasil usaha kita. Baik. Ya. Masya-Allah, ada lagi? Ada? Menikmati pemberian Allah. Menikmati
Pemberian Allah. Hmm. Baik, menikmati pemberian Allah. Okey. Baik, maka Allah suruh falyanzuril insan ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Yang signifikannya itu ada banyak. Lihat juga sama ada orang lain dapat makan macam kita. Baik, masya-Allah. Mengagumi hasil-hasil yang diperoleh dari bumi dan air yang diturunkan. Masya-Allah. Rahmat Allah. Masya-Allah. Allah suruh perhatikan makan. Tapi sebenarnya perhatikan makan itu ada apa? Ada banyak tak perkara yang dapat? Sangat banyak perkara yang boleh kita dapat. Kan? Pertama, Allah bukan suruh tengok saja. Pertama, Allah suruh tengok makanan itu baik ke tak baik. Kan, makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Yang kedua, makanan itu halal ataupun tidak. Makanan itu halal ataupun tidak. Yang ketiga, sumber nak boleh dapat makanan itu halal atau tidak sumber. Makanan itu halal, pergi makan si kandak, halal. Tapi nak bayar tu dengan duit halal atau sumber yang halal ataupun tidak. Allah suruh tengok. Keempat, Allah suruh tengok makanan yang ada dalam pinggan kita. Yang orang lain mungkin tak ada lauk sama macam dalam pinggan kita. Allah suruh tengok makanan, dan kajian sekarang dibuat sebab apa? Sekarang kan orang makan duk tengok handphone, kan? Orang makan duk tengok handphone kali, tengok handphone sambil makan. So kajian buat apa? Siapa yang makan dia tak tengok makanan dia, maka dia akan makan 2-3 kali ganda lebih banyak daripada yang sepatutnya. Sebab dia nanti susah nak rasa kenyang. Dia tak rasa kenyang sebab dia tengok handphone. Tangan dia nyuap tapi mata dia tengok handphone. Maka dia akan menyebabkan dia makan 2-3 kali ganda lebih banyak sebab dia rasa dia belum kenyang. Baik, dan banyak lagi perkara daripada apa? Allah suruh tengok makanan. Akhirnya akan membawa kepada, kalau siapa yang tengok makanan daripada pelbagai aspek tadi, akan bawa kepada apa? Akan bawa kepada syukur dan juga dapat mengetahui, dapat merasai rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Pada surah Yasin ini Allah ceritakan tentang bumi yang mati Allah hidupkan biji-bijian. Allah sediakan kebun daripada pokok yang tinggi yang menegak atau pokok yang mendatang. Allah sediakan mata air. Tujuannya Allah satu je, Allah kata supaya mereka makan. Kalau tujuan manusia nak makan, kalau tujuannya nak makan sebab nak hidup ataupun nak bagi kenyang, kalau Allah sediakan satu jenis tanaman, 2 jenis buah-buahan, cukup tak? Cukup dah. Buah 1, buah 2, cukup dah. Kalau nak bagi kenyang, boleh satu buah tembikai satu, boleh satu buah apple, boleh salah satu yang biji-bijian kan, bagilah snack kacang-kacang apa-apa. Kan? 3 dah tu dengan air. Kalau nak bagi hidup, kalau nak bagi kenyang, dah cukup tak? Cukup. Tapi rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah tak bagi 1, tak bagi 2, tak bagi 3. Allah bagi sangat banyak. Sampaikan kita pun, kita kalau bila kita travel, baru kita jumpa makanan, buah-buahan yang tak ada kat tempat kita. Betul tak? Kan, saya pernah sebutkan perkara ini, saya pernah kongsikan juga siapa ikuti Tadabbur Surah Al-Insan. Saya pergi ke Yaman, baru saya tahu kaktus ada mengeluarkan buah. Kan, kaktus ada mengeluarkan buah. Kita sudah tahu, waktu kat Malaysia tahulah kaktus buat keluar bunga. Itu pun dah macam masya-Allah, kaktus kering, keras, tajam, buat keluar bunga. Satu yang lembut, yang cantik. Kaktus kalau dia saja, orang lari pada dia, tak ada siapa nak duduk dekat dengan dia. Tapi bila ada bunga, mata orang tertarik pada dia. Sudah kagum dah. Ini pula kaktus mengeluarkan buah yang orang boleh makan. Ini bukan buah beracun. Buah yang boleh dimakan. Dan buah dia pula manis sedap. Sedap, masya-Allah. Buah dia warna kuning-kuning urin. Urin, lebih kepada urin. Warna buah dia. Sedap, masya-Allah. Itu buah yang kita baru tahu. Dan berapa banyak lagi buah yang kita tak tahu yang ada atas muka bumi ini. Sangat banyak. Sangat banyak. Allah sediakan semua itu. Itu adalah salah satu tanda rahmat Allah Azza wa Jalla.
Dan begitu juga mak ayah kan. Boleh je kalau dekat rumah tu dia sediakan nasi. Sudahlah. Kalau fikir sebab nak makan, sebab nak hidup, nak kenyang. Makan nasi putih saja. Kenyang tak? Boleh je kenyang. Kan? Boleh je kenyang kan? Tetapi Allah jadikan, tapi apa? Mak ayah apa? Sediakan nasi putih je ke? Tak. Dia sediakan juga apa? Lauk. Lauk pula bukan satu. Ada yang berkuah, ada yang lauk kan, ada sayur-sayuran, lepas itu ada pula dessert kan, ada buah ke, ada kuih ke, ada air, kadang air sangkuit ke, air sirap ke, air sarsi ke kat rumah kan. Padahal kalau nak makan nasi cukup dah. Kalau makan nasi dengan satu lauk cukup dah, tapi ada 2-3 lauk. Sebab apa? Mak ayah tu sayang dekat anak-anak dia, bagi macam-macam lauk. So Allah SWT tanda sayang dia dengan hamba dia, dia bagilah macam-macam. Anak-anak balik rumah makan. Manusia hidup di atas muka bumi ini, dia makan apa yang Allah telah sediakan. Allah bercerita panjang lebar dan Allah simpulkan dengan satu perkara, liyakulu, supaya mereka makan. Apa yang Allah nakkan daripada perkara ini? Kalau kita tadabbur lihat pada perkara yang berada di sebaliknya. Simple je Allah sebut supaya mereka makan, tetapi macam tadilah kan, kita balik rumah tengok makanan terhidang atas meja, kita pun makan sedap kan. Masak hari tu masak apa? Ayam sambal serai. Oh kan. Dia masak ayam sambal serai, ataupun dia masak ni simple je lah, dia masak mi goreng kan, mi goreng. Sebab tadi saya baru masak mi goreng kan. Isteri dia nak makan tapi dah tak boleh telan apa sendiri punya masakan kan. So saya masaklah mi goreng. Simple. Anak-anak balik petang lepas main, tengok atas meja ada mi goreng, makan seronok. Dia makan, lepas tu dah sedap. Tapi pada makanan itu kalau kita lihat betapa banyaknya proses yang perlu dilakukan untuk apa? Nak menyiapkan satu mi goreng. Mi goreng yang terhidang di atas meja. Apa yang kita buat? Kita tinggal ceduk masuk dalam pinggan kita, suap masuk dalam mulut, kunyah, telan. Betul tak? Hanya 2 step, 3 step selesai. Tapi nak siapkan mi goreng yang simple tu, 1 step, 2 step, 3 step, tak. Nak potong bawang besar, nak potong bawang kecil, nak kupas dulu. Lepas tu nak potong. Ada yang nak potong, ada yang nak potong halus, ada yang nak hiris saja. Kan? Lepas tu nak kena ada telur, nak kena ada kicap pekat, nak ada manis, nak ada kicap masin, nak kena ada cili bo. Cili bukan siap lah, cili nak kena rebus, nak kena blend kan. Lepas tu baru dapat cili blend tu. Lepas tu nak kena pergi masak. Nak masak masuk satu, masuk minyak dulu, tumis dulu. Banyak tak proses dia? Banyak. Tapi anak yang balik dia tengok apa? Atas meja ada makanan, maka makan. Mak ayah kata, makanlah. Anak pun makan. Tapi bukan Allah nak, pertama Allah nak suruh kita tengok makan, tapi lebih daripada itu Allah nak suruh perhatikan proses makanan itu sampai ke meja kita. Betapa panjangnya proses itu. So, kita makan macam-macam atas muka bumi ini. Memang Allah sediakan untuk kita makan. Tapi Allah nak kita lihat pada makanan itu bagaimana boleh sampai ke tangan kita untuk kita suap ke mulut. Ia bukannya mudah. Walaupun kita petik dekat pokok, gosok-gosok kat baju, ngap. Tak, dia tak semudah itu. Dia melalui satu proses biji benih yang ditanam, kemudian disiram. Dan biji benih itu tak semuanya akan tumbuh. Akan ada yang mati. So ada zat yang menjaga biji benih itu agar dia subur, menyerap air dan subur. Kadang-kadang kita tak siram pun pokok tu tumbuh. Siapa yang menyiram dia? Siapa yang menjaga dia? Dia tumbuh, menyejukkan mata kita. Kalau dia pokok bunga, mengeluarkan bunga, kita pandang sejuk mata. Kalau dia mengeluarkan buah, kita dapat makan hasil dia. Kita makan, tapi proses sampai kita boleh makan, itu yang Allah nak kita
Kita lihat. Dan kalaulah manusia itu berfikir pada setiap makanan yang disuapkan di mulutnya, maka betapa pada setiap suapan itu dia tidak akan henti-henti mengucapkan syukur dia kepada Allah SWT. Maka tidak akan ada orang yang paling miskin atas muka bumi ini yang masih dapat menyuapkan walaupun satu suapan makanan ke mulutnya, yang dia tidak akan bersyukur dengan sangat banyak kepada Allah. Kerana dia tahu walaupun hari itu dia makan nasi putih, tetapi proses nasi putih itu nak sampai kepada dia, dia bukan satu proses yang mudah. Kenapa Allah suruh manusia melihat pada makanan? Kerana manusia selalu merasakan apabila dia nak makan, dia rasa ini sebab aku ada duit. Ni duit aku beli. So dia tak rasa makanan ada depan mata yang dia nak makan itu adalah pemberian daripada Allah. Dia tak rasa. Yang dia rasa adalah ini usaha aku. Aku ada duit, aku dapat beli makanan yang mahal, makanan yang sedap. Sebab aku ada duit. So sebab itu bila dia keluarkan duit, dia tak merasakan itu adalah apa? Itu adalah pemberian daripada Allah yang dia akan ucapkan syukur kepada Allah. Dan kesan kemudiannya apa? Kesan yang kemudiannya ialah bila dia makan, makanan tu tak sedap, dia tolak tepi. Dia marah makanan tak sedap. Bila dia pergi kedai makan, dia ambil masuk je dalam pinggan dia apa je yang dia nak, dia makan, dah dia tinggal. Tak habis, dia tinggal. Kenapa? Sebab dia rasa ini adalah sebab duit aku dapat. Dia tak merasa ini pemberian daripada Allah yang dia kena hargai. Sebab itu orang mudah makan buffet, dia ambil berapa banyak yang dia nak dalam pinggan dia. Dia order je apa makanan yang tak teringin lah ni teringin. Order makanan 4-5 jenis. Rasa sikit kenyang. Lepas tu tinggal. Dan dia tak rasa bersalah sebab apa? Sebab aku bayar. Duit aku. Aku punya sukalah. Tapi kalau dia sedar liya'kulu min samarihi, Allah yang telah menjadikan semua itu daripada mulanya bumi itu yang kering kontang Allah suburkan. Biji benih Allah keluarkan, hidupkan, akhirnya keluarkan hasil. Dan manusia sedikit mula menyedari apabila Allah timpakan kepada satu dunia ketika itu apa? COVID. Waktu itu manusia menyedari duit dia yang banyak, yang dia rasa hasil usaha dia itu, dia tak dapat nak guna. Berapa banyak pun duit ketika itu, nak pergi berjalan, tak payah cerita nak berjalan pergi luar negara naik kapal terbang, nak berjalan kaki pergi kedai dekat rumah tak boleh. Waktu kena lockdown. Betapa ketika itu manusia merasakan duit dia, hasil usaha dia yang dia banggakan itu, dia tak boleh nak buat apa pun. Tapi selepas habis perkara itu, apa yang jadi? Manusia kembali rakus berbelanja. Orang membeli, dia beli je apa yang dia nak beli. Dan kita fokuskan kepada makanan. Orang beli je makanan apa yang dia nak order makan. Kan? Waktu apa? Waktu desas-desus suruh simpan stok makanan. Waktu tu apa jadi? Orang beli stok makanan dan orang makan berhati-hati. Tapi setelah tahu stok semua okey, apa jadi? Orang pun tak kisah dah tentang makan. Orang beli makan, rasa nak makan sikit makan, tak nak makan buang. Dia ada rasa tanggungjawab pada setiap makanan yang dia beli itu, aku kena habiskan. Tak rasa tanggungjawab. Sebab apa? Manusia dia sombong tanpa dia sedar. Dia rasa duit dia, hasil usaha dia, suka hati dia nak buat apa. Memang orang lain tak boleh masuk campur. Dan orang tak masuk campur pun hal duit dia. Tapi seolah dia kata, Allah, kau pun jangan masuk campur dengan hal duit aku. Ini duit aku, suka hati aku nak spend macam mana. Wala'iyadzubillah. Sekarang Allah liya'kulu, supaya mereka makan. Anak-anak hanya balik duduk makan, tahu makanan terhidang, tetapi dia tak tahu si ayah yang keluar daripada pagi sampai ke petang
membanting tulang mencari duit balik rumah, bawa duit beli barang masak, mak tu berpeluh-peluh dekat dapur duk masak, yang anak tahu dia makan. Dia makan, bayangkan kita masak susah payah, ayah kerja susah-susah, mak susah-susah masak kat dapur, anak dia makan satu sudut kata tak sedap, dia pun tinggal. Apa mak ayah rasa? Sedih. Tetapi betapa banyak kita telah lakukan itu kepada Allah SWT. Dan kemudian kita berdoa, mengangkat tangan, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah, tambahkanlah rezeki aku. Sedang yang ada kita buang-buang. Kita tak perhatikan pun makanan kita. Yang kita tahu makanan ada, okey, aku makan. Aku suka, aku habiskan. Aku tak suka, sudah aku tinggal. Biarlah. Paling kurang kita akan kata makanan ulat, makanan burung. Betul, makanan ulat, makanan burung, makanan kucing. Tetapi pernah tak rasa ada tanggungjawab kita pada setiap makanan yang kita ada itu untuk kita habiskan. Jangan bimbang, ulat, kucing dan burung ada rezeki dia yang Allah dah tetapkan. Kita tak bagi pun, dia tetap akan hidup. Dia akan mati kalau rezeki dia nanti dah habis. Tapi kita kena berkira-kira pada setiap makanan yang kita nak hidangkan. Pada setiap makanan kita nak ceduk. Sekarang pergi kedai, main ceduk je. Apa aku bayar? Aku bayar. Pergi buffet, ni nak menjelang bulan Ramadan, pergi buffet. Pergi bazar Ramadan, main beli apa nak beli. Pergi buffet, ceduk apa yang nak ceduk. Akhirnya tinggal makanan atas meja berlambak-lambak. Buang je kita sampah. Alasan nak bagi sedap hati, tak apalah rezeki ulat, rezeki burung, rezeki kucing. Alasan nak bagi nampak elok apa yang dia lakukan. Maka Allah sebutkan pada yang ke-35 ni, liyakulu, agar mereka makan. Daripada buah-buahan itu simple. Tetapi Allah nak suruh apa? Allah nak suruh manusia itu fikir macam mana buah tu dia boleh makan. Kan kalau tanya Cikgu Mulyani, Cikgu Mulyani tahulah macam mana. Kan dia rajin menanam macam-macam buah dia dekat halaman rumah dia tu. Kan buah daripada Australia ada, buah daripada macam-macam negara ada dia tanam. Senang ke nak sampai buah tu keluar? Kita sedaklah ketuk pintu. Cikgu Mulyani nak minta ada buah apple tu sebiji, senang je kan. Tapi Cikgu Mulyani suami je nak menanam, nak menjaga, nak membaja, kan pergi bercuti pun tak boleh lama-lama, teringat pokok kat rumah tu siapa nak siram. Punya lah susah. Jiran datang ketuk, tak, cikgu nampak buah tu teringin ni, boleh minta sebiji. Senang je. Kan makan-makan tak sedap, tinggal. Tapi orang yang tahu susahnya dia nak dapatkan buah tu sebiji yang dia akan makan. Kalau tak sedap dia akan buat juga sesuatu untuk nak habiskan. Maka orang yang dia berjaga-jaga melihat pada makanan, oh suruh tengok. Maka rancang. Ketika nak makan, dia perlu kepada perancangan. Kita kenal anak-anak kita. Mana yang makan boleh habis, mana yang makan tak habis. Yang makan tak habis, ini perkara yang simple. Minta maaf kalau orang rasa saya bincangkan. Ini perkara yang picisan, perkara yang simple. Ustaz kenapa bincang benda-benda kecil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menyangka dia adalah perkara yang kecil, perkara yang tak ada apa. Akan tapi di sisi Allah, dia adalah perkara yang besar. Nabi SAW dengan makanan, bagian dia tak pernah sebut apa pun. Tak pernah sebut apa pun. Hari dia makan, makanan itu sedap, Nabi akan makan. Tak sedap, Nabi akan makan sedikit. Dan Nabi SAW, makanan yang diambil dalam pinggan dia dah memang sedikit. Memang sedikit. Nabi SAW tak ambil makanan yang banyak. Maka nak makan, dia perlu kepada apa? Dia perlu kepada perancangan. Dia tak boleh main makan je. Kena tahu. Nak order makan kat kedai, kena tahu anak-anak kita. Kita tahu mana boleh habiskan, mana tak boleh habiskan. Yang tak boleh habiskan sama ada suruh berkongsi ataupun minta separuh. Mengikut kadar yang dia mampu. Kalau terpaksa minta, bang nak order mi goreng separuh je. Orderlah daripada kita membazir. Kita jangan sebut, alah tak apa, tak habis boleh bungkus. Berapa banyak makanan dalam peti ais tu yang tak berhabis sampai hari ni. Penuh. Lepas satu-satu letak. Lepas satu-satu makanan. Betul tak? Ini makanan semalam, ini makanan 2 hari lepas, ini makanan 3 hari lepas, ini makanan 4 hari lepas.
Besok nak masak lagi, nak beli lagi, tambah lagi. Yang peti ais tu kena ada satu yang khas, isi makanan yang apa? Yang tak habis je. Maka makan dia perlu dirancang. Kerana proses nak mendapatkan makanan itu terhidang di atas meja dia bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, apabila seorang kamu makan dan kemudian dia ada melihat makanan dia terjatuh, maka Nabi kata kutip makanan itu, kemudian makan, sebut nama Allah dan makan. Kadang kita makanan jatuh atas meja, kita tak nak kutip, kan? Kita biar situ, dah jatuh atas meja, tak kutip. Sedangkan Nabi suruh kutip, bersihkan kalau ada kotoran, kemudian Nabi suruh makan. Kita mungkin pada anak kecil kita, makanan jatuh atas meja, kita tak ajar dia untuk kutip. Kita kata ini kotor. Kita pun tak kutip. Maka anak kita pun dalam kepala dia apa? Dia mula untuk tidak menghargai makanan. Hingga nanti dia dah terbiasa nak ambil makan, dia ambil, dia tak habis dia akan tinggal. Dia tak kisah makanan dia bersepah ke atas meja, makanan bersepah atas lantai, dia tak kisah. Kalau makanan tu ditukarkan dalam bentuk duit, kelang kabut tak orang kutip semua duit yang ada atas lantai dan atas meja tu. Kalaulah butir-butiran nasi, lauk-lauk yang ditinggalkan tu bertukar jadi duit. Bila dia tak disentuh je, lepas 5 minit dia akan bertukar jadi duit. Berterabur tak orang kutip? Kelang kabut semua akan kutip, habis kurit, terbalikkan pinggan tu. Nak tengok ada tak lagi duit. Tapi kenapa orang tak buat macam tu? Sebab dia adalah makanan yang orang tak nampak nilai dia. Orang nampak ini makanan yang dia tak habis, tak apalah. Duit dalam poket masih lagi ada, nanti boleh beli lagi. Lepas tu dia tak kisah makanan tu. Tak habis, dia tak kisah. Sebab dalam poket ada duit lagi. Cuba dalam poket tak ada duit, dia akan habiskan setiap butir makanan yang ada. Sebab itu saya kata manusia sombong tanpa disedar kepada Allah SWT. Sedangkan Nabi kata kalau ada makanan jatuh atas meja, bersihkan kotoran dan makan. Ustaz, meja kotor lah Ustaz. Meja kotor. Tak tahu dia lap kat kedai tu guna kain apa ke apa. Itu bukan urusan kita. Kalau meja itu bersih, tapi Allah nak bagi kita sakit, boleh tak? Kalau meja tu kotor, dengan sekotor-kotornya, orang tadi, dia lap meja tu guna selipar. Tapi Allah nak bagi kita tak terkesan dengan kotoran itu. Sihat. Boleh tak? Boleh. Yang kita nak amalkan tu apa? Sunnah Nabi SAW. Nabi kata bila makanan, bukan sunnah, dia perintah Nabi. Bila ada makanan jatuh atas meja, kutip. Bersihkan kotoran kalau ada. Nabi suruh bersihkan kotoran kalau ada. So nak bersihkan kotoran, kalau kata terkena pasir, nak bersihkan kotoran tu nak buat apa? Kena pergi basuh. Kan? Itu pun Nabi suruh, bangunlah pergi basuhlah nasi itu, kemudian makan. Ini kan pula kalau kotoran tu tak nampak, makan. Lain daripada itu, Allah yang akan pelihara kita. Kalaulah seseorang itu dilakukan itu kerana perintah, mengikut perintah Rasulullah SAW, rasanya adakah Allah nak mensia-siakan dia? Adakah Allah nak bagi dia sakit sebab ikut perintah Nabi? Dan Allah akan bagi dia sihat sebab dia membazir makanan? Tak ada. Betapa manusia kata kotor, lalu manusia memilih untuk apa? Mengikut syaitan. Sedangkan Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan membazir itu adalah saudara syaitan. Kita memilih untuk itu kerana alasan yang menjaga kesihatan dan meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Kita bersangka buruk kepada Allah. Kalau aku kutip makanan ni sebab ikut perintah Nabi, aku sakitlah. Sedangkan Nabi dah kata, kalau ada kotoran, bersihkan, kemudian apa? Kemudian makan. Kenapa Nabi kata? Kerana engkau tak tahu pada makanan yang mana yang ada keberkatan. Maka pada setiap, kalau kita cerita tentang tempat kita lah, setiap butir nasi, setiap helaian mi ke mihun ke, kan, ia perlu dihabiskan
Kenapa? Kerana Nabi kata tak tahu kat mana keberkatan itu Allah letakkan. Dan style kita untuk nak dapat berkat macam mana? Lepas habis makan buat apa? Jangan habiskan makanan, tinggalkan sikit dalam pinggan. Sebab apa? Nak bagi berkat. Kemudian buat apa? Tuang sikit air dalam pinggan. Nak bagi berkat. Itu bukan keberkatan, itu mengundang syaitan. Itu perbuatan mengundang syaitan dan meninggalkan perintah Nabi SAW. Dan kita kata itu nak mendapatkan keberkatan jauh sekali daripada jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi SAW. Perihal makanan, perkara yang mungkin orang rasakan, perkara yang simple, perkara yang picisan. Makan, tak habis sudah tinggalkan. Besok beli lagi. Apa hal? Ada duitnya, belilah. Allah suruh manusia, seorang Muslim, seorang mukmin, seorang yang memberi perhatian kepada Al-Quran, dia akan memberi perhatian kepada makanan. Dia akan mengajarkan daripada anak dan cucu dia mengambil sekadar yang perlu, dan apa yang ada dalam pinggan habiskan semua. Dan itu perlu dimulai oleh mak ayah dia, oleh atuk nenek dia. Kena tunjukkan apa saja dalam pinggan habiskan. So kalau nak ambil makanan, fikir dulu supaya anak tu berfikir bila nak ambil makanan, nak cedok, takut tak habis, ambil sikit. Kalau tak cukup boleh tambah. Tapi kalau tak habis, nak buat apa? Benda itu akan terbuang. Jangan sebut ini adalah makanan untuk rezeki ulat, rezeki kucing, rezeki burung. Pada bulan Ramadan, berapa ratus tan, berapa puluh tan makanan yang kita buang. Di Selangor je, Selangor sahaja berlipat lebih 10 kali ganda sampah makanan. Boleh tengok, boleh cek pada website yang menguruskan sampah di Selangor ni. Apa ni nama company dia? DE apa nama company dia? Darul Ihsan punya company menguruskan. Alam Flora, Ustaz. Alam Flora. Sekarang ada yang Selangor punya. Company apa? Darul Ihsan, something Darul Ihsan yang uruskan. Saya sangat terkejut bila pernah berprogram dengan mereka. Dia kongsikan pengarah urusan dia kongsikan betapa makanan di Selangor ni yang dibuang bulan biasa dah bertan-tan dah. Bila dia kata masuk je bulan Ramadan, dia meningkat hampir 10 kali ganda makanan yang dibuang. So, adakah kita rasakan setiap butir nasi yang kita makan tu, itu terlarat ke? Kucing nak makan berpuluh-puluh tan tu, berapa kucing nak habiskan tu? Berapa banyak burung nak menghabiskan tu? Tak ada. Akhirnya dia kata buang begitu saja. Kenapa? Kerana manusia rasa dia ada duit. Hasil usaha dia, sukati dia lah nak buat apa. Dia tak perhatikan peringatan yang Allah. Syarikat worldwide. Okey. Dia tak perhatikan betapa waktu PKP itu adalah duit banyak macam mana pun, adalah jawatan tinggi mana pun, nak keluar rumah pun tak boleh. Apatah lagi nak pergi berjalan-jalan. Allah sebutkan pada awal ayat yang ke-35, liyakulu min samarihi, supaya mereka makan dari buah-buahannya. Wa ma amilatu aydihim, dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Waste itu dibuat baja, Ustaz. Betul, waste itu dibuat baja. Waste yang dibuat baja itu kalau kita katakan kita sendiri punya inisiatif untuk melakukan itu, alhamdulillah. Kan, tetapi betapa banyak makanan yang dibuang itu dia bukan dilakukan memang dengan niat asal nak buat baja, bukan. Disebab dah ada berlambak sangat sampah ni, akhirnya orang kena fikir nak buat apa. Betul tak? Dan akhirnya timbul recycle. Sebab apa? Sebab sampah dah terlampau banyak, tak boleh dilupuskan. Sebelum tu timbul tak idea recycle? Tak timbul. Sebab apa? Waktu tu sampah tak banyak. So orang tak fikir pasal recycle. Keluar idea recycle sebab apa? Sampah terlampau banyak. Keluar idea nak buat baja daripada makanan, baja komposit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab makanan terlampau banyak.
So kerajaan kena buat inisiatif, keluarkan, bagi idea. Bahawa makanan boleh buat baja, boleh, akhirnya orang buat. Sebab apa? Terlampau banyak makanan yang dibuang. So kalau makanan tak ada yang dibuang, tak ada, idea tu dia tak keluar pun. Tak keluar. Baik. Kalau kita katakan makanan kita nak buat untuk baja, tak apalah kan. Memang kita beli makanan banyak-banyak tu kan, kita saja tak habiskan sebab nak buat baja. Nak tak kita kerja sebulan tu, keluar pagi balik petang, dapat duit, kita pergi buang semua tu. Ada siapa yang sanggup tak? Bukan semualah, separuh. Bukan separuh lah, suku. Duit gaji dia setiap bulan, dia naik kereta, dia buka tingkap, dia tabur je. Ada siapa sanggup tak? Tak ada siapa yang sanggup buat yang demikian. Tapi kalau dia dengan sengaja pergi berinfak, ada yang sanggup tak? Sanggup, sebab ada tujuan dia buat sesuatu tu. Boleh. Tapi kalau main buang saja, tak ada siapa yang sanggup. Nak buang saja, tak ada siapa. So makanan yang kita buat baja tu adalah makanan yang kita buang. Bukan niat kita nak beli tu sebab saya nak buat baja, tak. Dia makanan yang kita beli berlebih. So bila kita bergantung dengan tak apa makanan boleh buat baja, apa akan jadi? Apa akan jadi? Otak kita akan kata tak apa, beli je. Beli, nak ni teringin, kita akan beli. Sebab apa? Tak apa, boleh buat baja. So kita akan teruslah membeli. Terus akan membeli. Sebab nanti boleh buat baja. Sedangkan kalau kita dengan sengaja nak buang duit kita luar tingkap, takkan ada siapa yang sanggup. So makanan itu sebenarnya kita sedang buat adalah duit kita dengan sengaja yang kita buang, tapi kita tak nampak lah kan. Dan manusia merasakan itulah yang Allah sebutkan. Selepas itu Allah sebutkan wama amilatu aidihim, dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka Allah sebutkan di situ tentang apa? Dan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka dari sudut apa? Dari sudut buah-buahan, dari sudut makanan, hasil yang mereka dapat. Hasil yang manusia dapat daripada hasil tangan dia, itu asalnya daripada mana? Datang sendiri? Tak. Sumber asalnya daripada mana? Daripada Allah Azza wa Jalla juga. Jadi kenapa Allah tak masukkan pada liyakulu min samarihi je, agar mereka makan daripada hasil yang Allah telah berikan. Walaupun manusia itu bekerja, itu cara dia mendapat penghasilan, betul tak? Itu cara dia. So sama je, sumbernya sama daripada Allah. Tapi kenapa Allah asingkan? Allah nak suruh manusia lihat balik, kan? Betul, apa yang kita ada itu hasil daripada apa yang kita usahakan. Tetapi adakah semua itu hasil daripada usaha kita? Sudah tentu tidak. So bahagian itu yang Allah nak minta kita perhatikan. Kerana manusia kalau dirasa ini adalah hasil tangan aku, hasil usaha aku, maka itu yang menjadikan dia spend macam mana yang dia nak spend, sebab aku punya duit, aku punya suka lah. Aku punya usaha, suka hati aku lah, aku nak buat apa. Tapi kalau dia sedar di awal tu liyakulu, semua tu Allah jadikan supaya hasil tu manusia dapat. Walaupun dia gunakan tangan dia berusaha untuk mengolah hasil yang berada di bumi ini hingga dia dapat keuntungan daripada itu, tapi dia kena sedar sumber asalnya itu adalah apa? Adalah datang daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu manusia dia boleh tergamak untuk nak membuang-buang makanan kerana dia rasa itu adalah apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dia tak pandang yang awal tu liyakulu min samarihi, supaya mereka dapat makan daripada hasil itu. Siapa yang menyediakan sebelum itu? Allah. Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang manusia kerjakan dan mendapat hasilnya, Allah nak suruh ingat balik sumbernya itu semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pada ayat ini konteksnya Allah nak ingatkan Quraisy ketika itu tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Betul manusia yang menanam biji benih itu, tetapi di dalam tanah itu kita tak tahu apa yang jadi. Ulat datang makan ke? Kan? Air itu kena tak kena ke? Tanah tu menakungkan air hingga biji benih tu tenggelam dan akhirnya mati ke? Kita tak tahu.
So urusan dalam tanah tu siapa yang uruskan? Allah yang uruskan. Tapi ada tak hasil kerja tangan kita? Ada. So kalau kata Allah tak uruskan dalam tu, jadi tak? Tak jadi. Tapi kalau kita tak ada, tangan kita ni tak menanam biji benih tu, akan ada tak pokok buah-buahan yang tumbuh? Akan ada. Tetap akan ada. Tapi Allah menghargai usaha manusia. Allah sebut kat situ. Allah hargai apa yang manusia lakukan untuk nak mendapatkan apa orang kata apa? Penghasilan untuk hidup. Allah hargai ni. Allah sebut di situ. Akan tapi Allah nak suruh manusia balik kepada sumber yang asalnya. Semua itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pada bahagian awal ini, ingatan yang sangat besar untuk manusia, simple tentang makan. Akan tetapi Allah nak peringatkan tentang betapa sayangnya Allah kepada manusia. Dia tak bagi satu jenis, dua jenis, dia bagi sangat banyak. Yang kedua, betapa sombongnya manusia dengan Allah Azza wa Jalla, hingga dia rasa, hingga dia buat apa yang dia nak dari sudut makanan, yang physically makanan, ataupun daripada apa yang dilakukan dalam kehidupan dia. Dia nak beli, dia rasa nak beli, dia beli, dia tak fikir. Dia ada duit, dia beli. Tak fikir panjang lah. Dia rasa tak nak pakai, dia buang. Sebab nanti dia rasa apa? Dia boleh beli balik. Sebab apa? Dia ada sumber, orang kata apa? Kerja masih ada. Perniagaan masih ada. Untuk cari makan masih ada. So dia pun buatlah apa yang dia inginkan. Hingga dia lupa huruf li itu. Huruf li di awal itu menunjukkan kepada tujuan. Itulah apa yang Allah jadikan atas muka bumi ini. Tujuannya untuk manusia mendapat hasil daripadanya. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul fulka. Allah tundukkan semua yang berada di langit dan semua yang berada di bumi. Allah tundukkan untuk manusia. Supaya mudah manusia nak mendapat hasil daripadanya. Cuba bayangkan kalau kita potong pokok tak bertumbang, tanam pokok buah tak keluar hasilnya. Apa yang jadi? Kita nak masak air kan. Air tu tak menggelegak-gelegak. Kita pam bawa keluar petrol bawa keluar galian daripada bawah tanah tu, tak keluar dia. Dia duduk stay je dekat situ kan. Apa jadi? Allah mudahkan semua itu. Allah tundukkan. Semua itu untuk manusia. Boleh tak kalau Allah tak tundukkan? Boleh je. Allah telah buktikan dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah tak tundukkan api itu untuk membakar Nabi Ibrahim. Tidak. Sedangkan api itu ditundukkan untuk membakar, memberi rasa panas. Tapi ketika Nabi Ibrahim dicampakkan dalam itu, Allah tak tundukkan api itu untuk membakar ataupun memberi rasa panas kepada Nabi Ibrahim. Bahkan dia bagi rasa sejuk yang sejahtera, yang nyaman saja untuk Nabi Ibrahim. Maka bumi ini boleh saja jika dia tidak tunduk kepada manusia. Kan, tapi Allah tundukkan semua. Maksud tundukkan itu, apa yang kita nak dapat semuanya mudah, boleh buat. Kan macam tadilah kan, panaskan air tak nak menggelegak. Kan api itu jadi sejuk. Tak nak menggelegak, apa jadi? Sedut air daripada mata air tak nak keluar. Air itu tak nak keluar, duduk je kat situ. Tebang pokok nak ambil buah, duk tarik lah buah tu kan, dah masak dah, patut jentik je dah jatuh dah. Tapi duk tarik gentap, tak nak tercabut buah tu kan, daripada tangkai dia. Apa jadi? Kan? Maka semua ni Allah dah tundukkan untuk manusia. Sebab itu Allah letakkan hurufnya li di situ. Tujuan dia. Itu tujuan dia. Apa yang ada di langit dan apa yang berada di bumi ini. Ustaz fi'il mudhari', so berlaku dulu, sekarang dan berterusan in future. Ya betul. Di luar negara, satu restoran mengenakan penalti kepada pengunjung yang makan makanan tidak habis. Food waste akan ditimbang dan dikenakan bayaran. Walaupun kita bayar untuk makan, setiap sisa makanan ada kos untuk dibuang. Kita kena bertanggungjawab. Betul. Itu satu perkara yang sangat baik yang telah dilakukan dan perlu juga dicontohi di banyak tempat di Malaysia. Pada sesetengah tempat di hotel,
ada yang dah buat, terutamanya hotel yang banyak. Saya mohon maaf, bukan saya resis kan, tetapi itulah realitinya. Pada tempat yang ramai pelancong daripada Arab ataupun daripada Cina, dua. Kalau hotel yang banyak pengunjung pada dua kewarganegaraan ini, dia memang ada buat. Selalunya saya dah beberapa kali pergi, dah beberapa kali bertembung kan dengan Arab dan juga dengan warga Cina. Sebab dia orang kalau ambil, memang ambil, kan tahulah Arab memanglah kan, budaya dia memang kalau hidang memang penuh lah. So kalau dia nak makan buffet, breakfast ke, dia makan, dia memang ambil penuh. Lepas tu dia makan ciput je, dia tinggal. Itu dah biasa dah untuk diorang. Dan kat negara diorang tak dibuatkan sesuatu tentang perkara itu. Sedangkan perkara itu bukan satu sunnah yang baik. Itu bukan sunnah Islam, itu sunnah Arab. Memuliakan tetamu itu bagus, tetapi membazir makanan itu bukan diperintahkan oleh agama. Yang juga begitu juga warga negara yang satu lagi pun sama kan, kalau pergi buffet tu makanan memang habis, dia memang ambil penuh pinggan, menggunung pinggan tu, makan banyaklah makannya, tapi still ada makanan yang tak habis. Dan ada tempat tu yang dia kena kan, memang kena bayar, kena timbang dan bayar, memang dia terkejut lah akhirnya nak buat apa, baru tak makan kan, kena bayar juga. Mudah-mudahan selepas itu dia beringat kan, kenapa idea itu timbul, siapa tak makan, siapa tak habiskan makanan kena timbang dan kena bayar, sebab nak suruh orang habiskan makanan, ambil setakat yang nak makan. Walaupun benda itu adalah percuma. Benda itu adalah percuma. Kalau manusia mengamalkan konsep dalam beragama pada setiap tempat, maka takkan timbul isu nak kena bayar penalti ataupun denda untuk makanan yang tak habis. Sebab agama mengajarkan untuk apa? Kita ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu ini umat yang apa? Di pertengahan. So kalau manusia dalam nak mengambil makanan, walaupun buffet tu dia dah bayar, makanan dia boleh makan all you can eat. Kan? Tetapi tetap dia akan apa? Mengambil hanya setakat yang dia boleh makan. Hanya setakat yang dia boleh makan. Sebab dia adalah seorang Muslim yang mengamalkan Al-Quran. Maka pada nak makan buffet pun dia akan melakukan perkara yang sama. Dan kalau dilakukan perkara itu, maka tak timbul isu apa? Isu nak kena bayar denda kalau makanan tak habis. Isu nak kena digalakkan untuk nak buat baja komposit sendiri di rumah menggunakan makanan dan sebagainya. Kita tak tanam pun Allah dah tumbuhkan pokok buah-buahan dalam hutan. Ada pokok durian, petai, jering dan sebagainya. Orang asli ambil buah-buah tu dan jual atau makan. Ya betul. Kan? Sebab itu betul lah. Kan kita ni ada buat usaha kita juga dalam pekerjaan, penghasilan makanan ke ataupun apa pun kerja yang kita buat lah. Kan? Akan tetapi tetap yang sumber asalnya itu Allah yang beri, dan rezeki itu Allah yang beri. Walaupun kita pergi kerja kat pejabat, tak lalu pun nak tanam pokok. Kita ni tak pernah pun nak tanam biji benih ke, sayur-sayuran ke, apa ke, tak ada. Kita pergi pejabat, tetap rezeki yang kita dapat daripada pejabat itu siapa yang beri? Allah yang beri. Allah bagi bisnes itu melingkuplah dengan kita sekali pun akan melingkup. Maka sumber makanan, betul Allah tengok pada makan. Dia bermula dengan tengok makanan yang ada dalam pinggan. Dia akan membawa kepada apa? Membawa kepada kita untuk sedar gaji yang dapat setiap bulan itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Dia bermula dengan tengok makanan dalam pinggan dan hargai apa yang ada dalam pinggan. Kesannya sangat besar dalam kehidupan seseorang. Pokok avocado yang suami saya dapatkan benih dari Toowoomba dah 4 tahun. Negara mana tu? Saya pun kali pertama lah dengar. Besar, banyak daun tapi belum berbuah lagi. Bila suami rujuk pakar di UPM, rupa-rupanya kena tunggu diameter tertentu batang pokok berdasarkan keadaan di Malaysia ini. Kan manusia simple je kan? Simple je. Tanam pokok. Tapi akhirnya buah tak tumbuh, rupanya kena ada sesuatu lain yang kena buat. Tapi benda buah itu, pokok tu boleh tumbuh tak kat tempat lain? Boleh je. Siapa yang uruskan? Semua Allah yang uruskan. Sampai masa dia keluar buah, buah itu akan keluar, akan masak. Semua itu Allah yang uruskan. Allah menghargai usaha kita bekerja
dengan tangan kita, dan memang itu yang diperlukan. Itu yang perlu dilakukan oleh seseorang, berusaha, bekerja. Dan agama sangat menggalakkan, menghargai orang-orang yang dia keluar bekerja. Dan dalam masa yang sama kita nak ingat bahawa sumber makanan kita, sumber rezeki kita itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan liya'kulu, simple je. Tetapi nak ingat proses nak mendapatkan makanan tu, gaji nak sampai kepada kita, siapa yang uruskan? Itu semua Allah yang uruskan. Ada golongan manusia punya SOP makanan. Kalau habiskan makanan tu hina ustaz. Pada mereka orang miskin je habiskan makanan. Betul. Betul. Kan? Sebab itu orang yang dia, sebab apa terjadi begitu? Sebab manusia tidak menjadikan undang-undang Al-Quran ini sebagai yang utama. Maka keluarlah undang-undang yang lain. Kan? Saya kadang-kadang makan perasan, sebab anak-anak saya bila makan, dia akan habiskan makanan dan akan kutip makanan yang jatuh atas meja, akan kutip setiap butir nasi yang ada dalam pinggan dan akan menjilat jari. Saya pun akan lakukan yang sama. So ada yang macam pelahapnya kan, bila tengok datang ke meja kawan kadang tengok pelahapnya, atau lapar benar tu kan, tengok habis licin pinggan semua. Yang tak makan tu apa yang tak boleh makan lah? Tulang kan. Itu tak makan lah. Mana yang boleh makan itu dimakan lah. Kadang ada juga meja-meja lain tengok, tengok kita pinggan semua licin habis, kuih-kuih semua kan, makanan yang ada. Akan tapi kalau kita tak lakukan dan kita sedar kita buat itu, kenapa? Kerana mengikut perintah Nabi SAW, maka kita ketepikanlah perasaan itu. Kerana kalau kita nak fikirkan kan, pandangan orang kepada kita, maka orang yang berada di luar negara yang bukan Islam, mereka tak akan bersolat lah. Sebab nak solat nanti orang tengok, orang tu tengok kan, macam mana pula kan. Even nak solat kat Malaysia pun kan, duduk berkelah tepi sungai, tepi pantai, main beriadah di taman rekreasi. Kadang-kadang orang tak solat, sebab kan kalau solat kan orang tengok, apa benda solat ni kan. Hingga akhirnya apa? Tak solat. So biarlah orang pandang kita, asalkan kita tahu kita lakukan itu kerana apa. Dan kalau ada budaya yang begitu, yang jika menghabiskan makanan, orang itu hina ataupun orang itu tak senonoh melakukan yang demikian, maka budaya itu atau adat itu yang perlu dihapuskan. Budaya dan adat itu yang perlu dihapuskan. Bukan kita yang kena ikut budaya itu, tak. Kita tetap dengan Al-Quran dan sunnah kita. Yang lain itu budaya itu yang kena ikut kepada panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, walau yang ramai itu melakukan. Sekarang pun kalau kita duduk dalam banyak-banyak syarikat, kan, kalau orang tu dia tak terima rasuah ke, kalau orang tu dia jalan lurus, dia tak ada belok-belok, dia perkara yang macam alang kau ni akan apa? Kena sindir, akan kena perli, kena bahan. Betul tak? Jadi adakah kita nak mengikut? Kan? So itu perkara yang besar. Mungkin ustaz itu rasuah, memanglah makanan sama je. Nabi peringatkan dalam hadisnya sama. Makanan yang terjatuh Nabi suruh kutip, bersihkan, kemudian apa? Kemudian makan balik. Dan Nabi kata wala yad'aha lisyaitan. Jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Jangan tinggalkan. Seorang yang kononnya nakkan berkat dengan tinggalkan sikit makanan dalam baki, dalam pinggan tu, tuang air, itu sebenarnya dia tengah nak menggemukkan syaitan, dia tengah bela syaitan. Bukan dia nak membesarkan rezeki dia tengah nak membesarkan syaitan. So bila syaitan besar pada diri dia, akhirnya apa? Kalau Allah kurniakan dia rezeki yang banyak pun, tapi syaitan yang akan memandu dia, syaitan yang akan menguasai, yang akan kontrol dia. Maka apa yang ada dalam setengah budaya baik luar negara ataupun dalam negara kita, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ketepikan. Ya, kadang-kadang rasa janggal, kadang-kadang rasa segan nak melakukannya, tapi niatkan itu kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak mulakan, orang takkan sedar, bahkan mungkin orang takkan tahu pun perkara tersebut. Tapi bila kita lakukan, orang akan, siapa yang dah tahu tapi segan nak buat, tapi dia akan apa? Dia akan mula rasa macam ada orang buat lah, jom buat kan. Tapi kalau tak ada siapa yang memulakan, maka setiap orang pun akan apa?
akan tunggu siapa yang nak mulakan. Akhirnya tak adalah siapa yang memulakan. Allah Allah. Kalau makan UMK dulu mesti habis. Dulu pernah dengar satu ceramah mengatakan kalau nak lihat keimanan seorang tu, tengoklah cara dia makan dan mengambil makanan. Kerana orang beriman itu pada setiap tindak tanduknya ada kesan iman pada setiap apa yang dia lakukan. Dan saya personally sehingga ke hari ini, dan ini nak cerita tentang adat dalam masyarakat, masih lagi tidak bersetuju kan dengan sukan MMA kan. Kadang sebelum ini Khabib kan, sebut Khabib semua orang kenal lah Khabib kan, menang lawan McGregor kan, orang pun suka kan, umpama dia adalah satu kemenangan untuk Islam kan, Islam makin tinggi kan. Akan tetapi kan, saya personally saya tak salahkan orang dan saya tak paksa orang untuk terima. Saya personally tidak bersetuju dengan sukan tersebut kan, walaupun orang pandang mungkin Habib tu saya bukan cakap tentang dia personally, tetapi sukan itu kan, kerana dalam hadis sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kan. Nabi kata kalau nak pukul jangan pukul muka. Nabi kata kalau nak pukul jangan pukul muka. Itu larangan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam sukan MMA itu, dalam boxing dan sebagainya, bagaimana yang dia attack memang akan aim untuk muka. Kalau tumbuk akan tumbuk muka. Kalau sepak akan sepak target ke muka. Kenapa? Nak knock out, nak bagi dia blackout terus pengsan supaya dia boleh terus menang. Jadi katakan kalau Nabi SAW dan juga para sahabat masih hidup, rasanya Nabi datang tak tengok pertandingan tu? Rasanya Nabi datang tak tengok? Kalau kita rasa Nabi datang tengok, kita bersetujulah dengan perkara itu. Jadi kalau tak, walaupun perkara itu orang suka, orang kata ini menaikkan nama Islam, ini menyebabkan orang rasa takut dengan Islam. Tak adalah, Sweden baru je bakar Al-Quran kita. Dan pejuang-pejuang semua yang kita sebut sebagai hero-hero tu, di mana mereka? Di mana mereka? Tak boleh nak buat. Tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Kerana benda-benda itu semua tak meninggikan agama. Tetapi pada zaman sahabat dulu, tak ada MMA, tak ada pertandingan yang umat Islam menang, tak ada. Pertandingan begini tak ada. Tetapi sampai pada satu zaman jauh selepas daripada sahabat, orang Kristian tak berani nak membunyikan loceng gerejanya kalau melihat ada kapal orang Islam yang lalu di lautan, kerana bimbang menyinggung. Sedangkan undang-undang dalam negara Islam, mereka boleh mengamalkan agama mereka, boleh nak semayang bunyikan loceng, kalau memang itu dah ada, boleh buat, tak ada masalah. Tapi mereka takut nak buat kerana bimbang menyinggung perasaan orang Islam yang sedang lalu di kawasan gereja itu. Tak perlu kepada nak menang pertandingan, nak menaikkan nama Islam, tak. Islam tak tinggi pun dengan perkara-perkara tersebut. Itu yang ketika saya menghadiri Nu'man Ali Khan, disebutkan perkara yang sama. Kadang orang berbangga, artis ini, selebriti ini, influencer ini masuk Islam dan mendoakan kalau dia masuk Islam, mudah-mudahan ramai orang akan masuk Islam dan Islam akan dipandang tinggi. Tak, dia kata agama ni takkan tinggi dengan orang yang begitu. Di Islam ke tak Islam ke, agama ini tetap akan tinggi, ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka adat dalam masyarakat itu takkan dapat melawan apa yang ada dalam perintah Allah dan juga Nabi SAW. Kita berpegang dengan itu dan tinggalkan adat jika ia bertentangan. Kalau tak bertentangan, silakan agama meraihkan adat setempat. Sangat-sangat meraihkan adat setempat. Lepas tu banyak adat Arab dulu yang Nabi tak tentang pun, okey je untuk buat. Tapi apa yang bertentangan dengan agama, itu yang akan ditentang oleh agama. Maka agama bukan melawan adat, tetapi agama nak membetulkan kembali adat yang ada padanya bentuk kezaliman, sama ada kepada manusia ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pembaziran, terutamanya khususnya perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan makanan, ia adalah bentuk kezaliman kepada manusia. Sebab orang dah susah payah menyediakan makanan, dan berapa ramai orang yang kebuluran tak ada makanan, mati kerana tak ada makanan. Dan mungkin waiter yang serve kita punya makanan tu, dia sendiri pun tak cukup makan, dan kita membuang-buang makanan. Dan ia juga adalah bentuk kezaliman dan kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemberi rezeki. Dan kita menadah tangan, ya Allah, murahkanlah rezeki aku.
Ya Allah, tambahkanlah rezeki aku. Untuk apa? Untuk tambahkan lagi pembaziran kita, untuk tambahkan lagi makanan kepada syaitan-syaitan yang berada di sekeliling kita. Maka Allah peringatkan pada ayat yang ke-35 ini simple, liyakulu min samarihi, agar mereka makan daripada hasil itu, buah-buahan itu. Wa ma amilatu aydihim, dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun, maka patutkah mereka tidak bersyukur? Dan adakah perbuatan membuang makanan itu adalah amalan orang yang bersyukur? Jika itu betul amalan orang yang bersyukur, maka lakukanlah. Jika tidak, kan itu pengajaran yang kita nak ambil pada setiap ayat yang kita baca daripada Al-Quran. Saya mohon maaf sebenarnya jika kelas ini ataupun kelas-kelas kita yang lain mungkin ada perkataan yang menyinggung dan sebagainya. Kadang-kala itulah yang Al-Quran, yang Allah ingin lakukan. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Musa AS ketika berdakwah kepada Fir'aun. Ketika pada zaman permulaan berdakwah kepada Fir'aun, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk apa? Faqula lahu qawlan layyina, untuk berkata dengan perkataan yang lembut. Akan tapi bila telah berlalu masa yang panjang tetapi penentangan, kedegilan, keingkaran tetap ada pada Fir'aun, maka apa yang terjadi? Nabi Musa berkata pada Fir'aun, Allahumma salli Muhammad, apa dalam bahasa Arab dia? Dalam ayat dia saya tak ingat, saya terlupa. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah SWT, sesungguhnya aku Allah, ya Fir'aunu masburah, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 102. Allahu Akbar. Kerana tak keluar. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun di penghujung-hujung lepas dah lama berdakwah. Dia kata, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Dan sebenarnya wahai Fir'aun, aku rasa engkau ni akan apa? Akan binasa. Engkau ni akan hancur. So bermula dengan perkataan yang lembut, tapi bila kedegilan, keingkaran itu terus berlaku, dia kena keluar perkataan yang apa? Perkataan yang keras sikit. Supaya beringat, dan dia pun nak menggegarkan seseorang itu daripada mengantuk dia, daripada mamai dia, itu kena gegar sikit. Afala yashkurun, Allah bertanya pada penghujung penceritaan beberapa ayat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Adakah tidak patut manusia itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah dia kurniakan, yang dia cuma tinggal makan je. Dia tak perlu keluar pagi petang cari duit, dia tak perlu pergi masak kat dapur, dia cuma tahu balik rumah angkat tudung saji, makanan dah ada, dah terhidang, dia tinggal makan saja sudah. Maka adakah tak tahu bersyukur manusia ini bila makanan telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla? Betapa kita pun berkecil hati, tetamu datang, kita kemas rumah, masak beberapa hidangan, tetamu datang, dia makan sikit, tak apa-apa lah, dia pun tinggal. Kecil hati tetamu tu, betul tak? Betul tak? Kan? Maka jangan lakukan perkara yang sama kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lakukan perkara yang sama kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya personally pernah menghadapi situasi itu. Tetamu datang, saya beli pelbagai jenis kuih, isteri saya beli pelbagai jenis kuih, dihidangkan. Kemudian salah seorang tetamu tu kata, sebenarnya saya tak suka makanan ni. So tu rumah walaupun dia beli kan, dia tak payah masak kat dapur, dia beli je, tapi tetap akan ada apa perasaan kita bila dengar macam tu kan. Satu perasaan yang kita
apatah lagi tetamu datang, kita masak, tetamu datang rumah kita, tetamu makan, dia ambil satu pinggan penuh makanan kita, kita pun seronok. Uish, dia nak makan, dia makan banyak. Kita suka lah orang makan banyak masakan kita. Dia makan 3-4 suap, kemudian dia ambil semua, dia tuang dalam tong sampah. Suka tak kita tengok? Tak suka. Memang takkan jemput lah lagi dia datang rumah. Maka kita rasa apa yang kita bazirkan daripada rezeki Allah bagi itu, rasanya Allah suka ke dengan perbuatan kita? Kan? Bagi itu persoalan yang kita sendiri bertanya dan jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Ini ayat ni tersilap. Azwaj. Menceritakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka atau dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Astagfirullahalazim, no manners. Soft skill dia 1/10 kot. No manners. Kita akan kata kat orang tu no manners. Kita masak apa nak, dia pergi ambil buang dekat tong sampah. Dia kata tak apalah, ni nanti makanan ulat ataupun makanan kucing. Ataupun dia kata saya nak buat jadi baja. Seronok tak kita? Tak seronok. Jangan lakukan perkara yang sama kepada Allah. Allah dah siapkan makanan untuk kita elok-elok dah. Kita tinggal makan je. So, makanlah dengan cara yang sepatutnya. Lepas tu Allah hujung untuk Allah tanya, tak bersyukur ke? Aku dah siapkan semua dah. Aku tinggal suap je. Tak bersyukur ke buat macam tu? Buang-buang rezeki yang aku dah bagi. Sama ada makanan, sama ada harta, sama ada umur, sama ada tenaga. Kan? Jangan buang-buang begitu rezeki yang aku dah berikan. Ayat 36, Allah bawakan perbincangan penceritaannya tentang makhluk yang berada di atas muka bumi ini yang semuanya Allah jadikannya secara berpasangan. Sama ada binatang dan termasuk dalamnya juga adalah manusia. Dan manusia apa yang berada di tubuh badannya itu kan adalah berpasangan, dan Allah pasangkan lelaki dengan perempuan, bukan lelaki dengan lelaki. Bukan lelaki dengan lelaki. Itu juga adalah satu adat, satu budaya yang cuba nak dinormalisasikan dalam masyarakat. Dan adakah kita nak ikut? Adakah kita nak ikut perkara yang begitu? Kerana nak menghormati hak manusia ataupun nak menormalisasikan. Kalau siapa yang tak ikut, maka dia adalah kulut. So kita nak ikut ke budaya lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan? Tak. Sebab itu kalau kita tetap cara kita dengan Al-Quran dengan Sunnah, bawalah apa pun situasi, letaklah apa pun adat, letaklah apa pun perkara di depan kita. Kayu ukur kita tak sama, Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, selesai. Maka pandangan kita akan konsisten. Tapi kalau kita bergerak mengikut kepada orang, mengikut kepada budaya setempat, mengikut kepada adat, maka kita akan berubah-ubah. Mengikut kepada orang. Orang nak segan pula nak cakap tak boleh. So bolehlah dengan ini. Tapi kalau orang luar tak boleh. Kan? Orang yang kenal, segan pula boleh. Jadi kalau tetap kekal dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan konsisten pendapat kita. Di mana-mana saja, letakkan apa pun situasi kita, insya-Allah kita okey. Kita akan ada jawapan kita untuk setiap situasi. Kita tak akan ada pendirian kita pada setiap situasi kita. Maka Allah jadikan manusia, makhluk atas muka bumi semuanya berpasangan. Baik itu binatang yang kita hina. Kan, orang hina anjing, orang hina babi. Babi dan anjing tak pernah kahwin sesama jantina dia. Dia mencari, jantan akan mencari yang betina. Walaupun kita kata hidup macam binatang, tak tahu asal usul, main rembat je semua, tetapi tetap binatang itu dia akan cari yang berlainan jantina. Dia tak cari yang sama jantina. Sehina-hina binatang itu. Kerana dia tahu Allah dah menjadikan dia berpasangan, lelaki dan juga perempuan, jantan dan juga betina. Mimma tumbitul ard, Allah sebutkan di sini sama ada dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi atau
dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahui. Apa yang ditumbuhkan dari bumi. Allah telah menjadikan setiap itu berpasangan. Semuanya. Manusia, binatang ataupun apa yang Allah sebutkan tumbitul ard, ditumbuhkan oleh bumi. Maka tumbuh-tumbuhan itu ditumbuhkan oleh bumi. Manusia dan binatang kita juga bertumbuh. Macam bertumbuh jugalah kan. Daripada kecil tumbuh jadi besar. Daripada 1 tumbuh jadi 2. Daripada 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. So tumbuh kita manusia, sama ada binatang ataupun manusia kan, kita sama dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pokok kita tumbuh. Kan, sama ada kita membesar dan juga kita tumbuh membiak. Oleh sebab itu Allah kata mimma tumbitul ard, sama ada dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi ini. Wa min anfusihim, dan daripada diri manusia itu Allah jadikan pasangan dan Allah tumbuhkan manusia itu. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak mengetahui. Apa yang berada di atas muka bumi ini, bahagian akhir ini Allah nak menegur manusia betapa apa yang ilmu yang ada pada manusia itu adalah sangat terhad. Kerana banyak perkara yang manusia belum lagi mengetahui. Bahkan kita, banyak perkara yang kita tidak tahu. Kan? Kajian-kajian, orang kaji pasal ni macam-macam. Tak ambil satu, jenis burung. Jenis burung. Berapa banyak kita tahu? Dan berapa banyak yang ada atas muka bumi. Jenis burung saja, dah banyak dah kita tahu. Tak ceritalah binatang-binatang yang lain dan sebagainya. Dan manusia secara keseluruhannya masih banyak lagi perkara yang manusia itu belum tahu. Maka semua ini Allah nak bawa ke mana? Allah nak bawa ke atas ini. Afala yashkurun. Maka kenapa tidak mahu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah sebut tentang syukur? Allah tekankan tentang terima kasih. Orang bukan Islam, buat apa dia nak bersyukur kepada Allah? Syukur pun dia tak tahu. Manusia tidak semuanya tahu tentang perkataan syukur yang dipanjatkan kepada Allah. Tetapi manusia secara umumnya mereka tahu untuk berterima kasih. Dan manusia secara umumnya dengan orang yang berjasa dengan dia, membantu dia, dia akan berterima kasih dan dia akan hormat orang tu. Betul tak? Walaupun dia tak kenal kita, berlainan bangsa, berlainan agama, tapi tetap akan ada ucapan terima kasih dan dia akan hormat kita. Maka Allah nak bawakan ke arah itu. Manusia keseluruhannya, jika dia melihat pada apa yang dia ada, dia akan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan dia semua ini. Dan dengan itu mudah-mudahan terbuka hatinya untuk apa? Untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Tuhan tersebut. Yang mana Tuhan itu telah memudahkan dia mendapat rezeki. Ya, dia bekerja, membanting tulang siang dan juga malam. Akan tetapi itu semua telah disediakan oleh Allah. Dia tinggal cantum-cantumkan je. Ambil ini jual, ambil ini buat ni, jadi ni jual. Dari situ dia dapat penghasilannya, keuntungannya. Tapi semua bahannya itu disediakan oleh Allah SWT. Kita tinggal apa? Kita tinggal makan sahaja. Maka itu yang saya kongsikan pada malam ini. Kita cerita tentang makan kerana bulan Ramadan. Setiap hari, itulah dia. Dalam ayat surah dan larangan bila kita berbicara tentang makan, kita telah sebutkan bahawa memang manusia menghabiskan masanya 24 jam, kebanyakan masanya untuk apa? Keluar bekerja. Bekerja sebab nak apa? Cik makan. Manusia menghabiskan banyak masanya untuk makan. Dan sepanjang umurnya, manusia menghabiskan paling banyak umur dia untuk buat apa? Pergi cik makan. Betul tak? Muda sampai ketua, pergi cik makan. Oleh sebab itu perihal makan ini Allah sebut-sebut dalam Al-Quran, kerana daripada makan, kalau manusia itu sedar, dia boleh membawa kepada ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia boleh menjadikan seseorang itu semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil.
Saya mohon maaf jika tersalah kata, terkasar bahasa. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma